الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم malam ni kita ada nota baru, mudah-mudahan dapat berlaku dah kan? Dapat, insyaAllah. Ini nota yang kelima, dan malam ni kita akan masuk kepada usul yang ke-12. Usul yang ke-12 iaitu mencari dan mengesan struktur mikro atau an-nazmul khafif di dalam ayat-ayat Al-Quran. Usul yang ke-12 ni ia berkait rapat dengan usul yang sebelum ni. Nota pak ni, kalau ada nota pak ni senang boleh tengok. Iaitu usul yang ke-10. Dia berkait rapat dengan usul yang ke-10 dan usul yang ke-11. Kalau hal ni Nazmul Khafif, maka usul yang ke-10 dulu namanya An-Nazmul Jali. An-Nazmul Jali atau struktur mikro, kerangka kasar setiap surah. An-Nazmul Jali kita sudah bincang dah tu, tak perlu diulang lagi. Tapi sekadar menarik perhatian, kena ingat kau tu lah. Bila baca usul yang ke-12 ni, kena ingat, jangan lupa usul yang ke-10 dan usul yang ke-11. Kena kaitkan sekali. Kalau usul yang ke-10 yang kita panggil An-Nazmul Jali atau struktur mikro, dia lebih berkait dengan surah-surah. Yang perhubungan, perkaitan di antara surah dengan surah yang lain. Maka An-Nazmul Khafif atau struktur mikro atau orang panggil mikro, An-Nazmul Khafif ni dia berkait dengan ayat. Tapi hak ni bab ni payah sikit. Payah sikit, kena sabarlah kan. Ni ada ketika mudah, ada ketika payah sikit. Tapi kita cubalah setakat mana boleh, boleh tu cubalah. Hak malam ni tak payah lagi, akan rata tu payah sikit. Boleh kira lah malam ni tu, tak boleh. Jadi usul yang ke-12, usul seterusnya untuk memahami Al-Quran dengan baik ialah berusaha mencari dan mengesan perkataan-perkataan yang saling berkaitan di dalam sesuatu ayat atau beberapa ayat. Kita nak cari kaitan antara ayat dengan ayat. Apa kaitannya? Kenapa kau selepas Allah kata begini, dia kata begini? Kenapa? Benda ni boleh dikatakan dalam bahasa kita tak ada lagi lah, benda baru. Tapi dalam kitab-kitab tafsir lama-lama dah, boleh katakan ada setiap abad tu ada ulama-ulama yang bincangkan tentang benda ni. Khususnya Al-Biqai, Nazmud Durad dia tu, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib atau orang panggil tafsir kabir dia tu, dan Jalaluddin As-Suyuti di dalam Al-Itqan dia ada sebut belaka benda ni. Cuma dia tidak berdetail, jadi sungguh kerap kita tidak gitu. Walau bagaimanapun dia sudah sebut dah kunci-kunci dia tu, dia sudah sebut. Perkaitan antara ayat dengan ayat, atau dalam ayat tu, satu ayat tu kadang-kadang dia panjang, ada yang berdiri sendiri nampak.
Mana kalau kita tidak kaitkan dengan hak lain, memang jelas maknanya. Tapi apa kaitan dia dengan hak lain? Dia ada kaitan. Benda tu lah hak nak bincang ni di bawah tajuk ni. Kalau kita boleh menguasai hak tu, memang seronok lah. Menarik sangat Quran tu nampak. Padahal kalau nak kira dari segi tertib tu, tidak tertib turun. Tertib adalah ni Quran. Tapi tetap dia ada unsur-unsur i'jaz. Orang panggil sebagai Quran, sebagai mukjizat itu nampak. Sebab dia saling berkaitan, sangat rapat. Misalnya kita kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bila dia buat Kaabah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh Tuhan, terimalah ibadat kami ni daripada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui, lagi Maha mengetahui. Jadi apa dia kata selepas dia doa gitu, innaka antas sami'ul alim, itu apa? Kadang-kadang sifat-sifat Tuhan yang disebutkan di akhir-akhir ayat tu macam-macam ada. Apa hak tu? Dia nak memberi makna ke apa? Apa kaitan dengan Rabbana taqabbal minna tadi? Itu perkaitan antara ayat dengan ayat, atau satu bahagian daripada ayat dengan satu bahagian yang lain. Itu orang panggil an-nazmul khafif, atau struktur mikro. Kalau hak dulu kaitan surah dengan surah, hak tu lebih besar. Kaitan surah dengan surah. Seseorang penuntut ilmu Al-Quran hendaknya sentiasa berjalan dengan memegang jari setiap perkataan yang dibacanya di dalam setiap ayat Al-Quran. Kalau kita kata sebagai perbandingan sajalah, Quran ni orang kan, kita jumpa pegang jari dia, jangan lepas, jalan sekali dengan dia. Gitulah kalau nak buat perbandingan. Bila kita jumpa sesuatu perkataan, khususnya perkataan-perkataan yang merupakan kata kunci, kata kunci bagi sesuatu surah tu, jangan lupa pegang molek, ingat molek itu pucuk lah tu, pucuk. Orang panggil pegang pucuk. Kalau tidak hilang pucuk lah kalau tidak. Ini dalam nota ni kita ada muka surat 81, keperluan mengetahui kata kunci setiap surah. Dia ada kaitan. Jadi bila kita baca satu-satu surah tu, jumpa perkataan-perkataan terutama, perkataan yang merupakan kata kunci bagi surah, pegang boleh. Jangan lepas tu. Jangan lepas tu. Sebab ia berguna. Ia berguna untuk kita memahami dan mengetahui mesej utama sesuatu surah itu. Apa mesej itu penting. Semua perkataan di dalam Al-Quran ada artinya yang tersendiri. Tiada satu pun hurufnya berlebihan atau sia-sia. Kena ingat gitu. Kena ingat gitu. Jangan ingat sia-sia. Orang panggil kalau dalam istilah nahwu Arab dipanggil zaidah. Zaidah ni huruf zaidah, ni haraf zaid, ataupun kita panggil huruf zaidah, huruf lebih. Tak ada faedah. Jangan kata begitu. Tak ada huruf lebih tu. Sebab tu dalam istilah ulama-ulama tafsir dia panggil huruf silah, huruf hadiah. Tuhan nak beri hadiah kita. Tak faham pun tak apa, ada hadiah untuk kamu dengan satu haraf tu, walaupun satu haraf. Jangan kita kata perut lebih, appendix, ataupun bahasa Arab dia panggil ad-dudatuz zaidah, perut lebih. Zaidah tu makna lebih. Jadi perut lebih tu makna sia-sia. Jangan anggap begitu. Perut lebih dalam perut kita tu bukan sia-sia. Dia mengeluarkan cecair yang berguna untuk menghadamkan makanan kita, untuk mengeluarkan najis dengan sebaik-baiknya, berguna. Walaupun dalam bahasa dia panggil zaidah, perut lebih, tak ada lebih. Semua hak buat tu berguna.
Jadi begitulah juga dengan walaupun satu haraf, walaupun satu bahasa Arab dipanggil haraf, orang Melayu panggil huruf, huruf tu kalau Arab dia panggil jamak pula, tak apalah tu dah kita kena terima lah, moga bahasa Melayu guna gitu dah. Jadi satu huruf pun, satu huruf pun mana tidak sia-sia. Dalam istilahnya dia panggil silah, bukan zaidah, bukan lebih, bukan sia-sia, tak ada faedah, tidak. Tuhan nak beri hadiah kita. Kita harap kita dapat juga hadiah. Dalam membincangkan sesuatu perkataan, para ulama tafsir kadang-kadang memerlukan beberapa muka surat untuk menyelami maksudnya. Mereka sehabis daya berusaha mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, bahkan satu perkataan dengan satu perkataan yang lain. Segala mahdzufat, yakni perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang dibuang, dipastikan. Segala yang tersembunyi pula dinyatakan. Betapa besarnya jasa dan sumbangan mereka, Allah sahajalah yang dapat memberikan ganjarannya. Kalau kita baca tafsir besar-besar tu kan, berpuluh-puluh jilid tu, memanglah barulah kita tahu betapa usaha yang telah dicurahkan oleh ulama tafsir untuk mentafsirkan Quran. Kadang-kadang nak bincang satu kataan, ambil beberapa muka surat, kena beberapa muka surat nak berjelas satu perkataan. Hak tu yang jadi tebal tu. Kalau kita nak pergi Quran, kecil tu je, kecilnya. Tapi apa yang jadi tafsir tu banyak sangat. Ada yang sampai 40 jilid. Macam tafsir Ibn Taymiyah tu 40 jilid. Jadi bincang benda-benda lagu tu, bincang benda-benda lagu tu. Jadi hak mana yang buat, nampak buat. Jadi kena, sebab tu kata payah sikit ni dia kena orang ngaji juga. Sebab tu hak ngaji Arab lah, hak mengaji dengan secara formal juga, dengan segala ilmu alatnya, baru-baru jejak. Kalau tidak payah royak pun, royak pun susah juga. Berikut dikemukakan beberapa langkah yang perlu diambil dalam usaha mengesan kesinambungan satu perkataan dengan perkataan lain. Seterusnya satu ayat dengan ayat yang lain. Satu, mengesan apa-apa yang tersirat di sebalik beberapa ayat kecil, orang panggil jumlah, di dalam sesuatu ayat yang panjang. Mengesan apa-apa yang tersirat. Apa yang tersirat di sebalik ayat ni berdiri sendiri. Kita boleh kata innaka antas samiul alim tadi, macam kita kata tadi, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Memang betul, kita kata cukup dah, jelas dah, dia boleh berdiri sendiri. Tapi kan dia ada sebelum itu ada lagi ayat tu. Ada lagi ayat tu, apa kaitannya? Mengesan kesinambungan, perkaitan satu perkataan dengan perkataan lain, atau satu jumlah dengan satu jumlah lain. Kena perhati molek, kena perhati molek. Orang-orang yang boleh ilmu banyak, tinggi, dia benda lagu tu dia perhati, cermat. Orang kata cermat, tidak terbolah, tidak terbolah. B, berusaha menggilak kebolehan memahami struktur ayat dan apa yang tersurat. Hak tersurat tu, hak ada dalam Quran, memang tertulis tu, apa maksud? Kena gilak kebolehan memahami struktur ayat, susunan ayat, dan apa yang tersurat. Hak ada tu, hak ada, kita boleh kelik.
Itu seperkara. Hak tak ada seperkara yang lain, kena tahu. Hak tak ada, hak dibuat gapo, kena tahu. Kenapa dia letak dahulu, kenapa dia letak kemudian, kena tahulah, kena ambil kira belakang. C. Memahirkan diri dalam mengesan apa-apa yang dibuat. Kena mahirkan diri. Apa yang dibuat, gapo yang dibuat. Hak moleknya gapo dia, letak dulu ke letak kemudian kau, kena tahu. Mahdzufat, dan apa yang seharusnya ditakdirkan. Bila dibuat benda tu, hak kita anggap ada tu, gapo dia. Kita nak takdir ke apa? Nak takdir tu kita nak kata gapo tu, hak dibuat tu. D. Terdapat banyak sekali ayat-ayat yang disudahi dengan menyebutkan sifat-sifat tertentu Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaniyyul Hamid, Al-Azizul Hakim, As-Sami'ul Alim, dan sebagainya. Dia tak serupa tu. Ni hujung dia gini, hak ni sifat Tuhan, hak ni dia apa tu, kena perhati molek. Itulah antara langkah yang perlu diambil untuk kita mengesan dan mengetahui hubungan di antara satu bahagian daripada ayat Quran itu dengan satu bahagian yang lain, atau satu ayat Quran dengan satu ayat yang lain. Maknanya ni pergi lebih halus lagi. Kalau An-Nazmul Jali, kaitan surah dengan surah secara umum gitu. Ni kaitan ayat dengan ayat. Apa dia sudahkan dengan hal ni, sifat ni. Itu bendanya. Sifat-sifat itu tentu sekali tidak disebutkan sembarangan tanpa sesuatu maksud. Ia tentunya mempunyai kaitan dan pertalian dengan apa yang tersebut sebelumnya atau selepasnya. Apa yang perlu anda lakukan ialah merenungi apakah gerangan hikmat di sebalik sifat-sifat Allah itu disebutkan pada tempat-tempat berkenaan. Itu kena pastikan. Sini apa dia sebut ni? Sini apa? Itu penting ya. Itu contoh struktur. Tak apa, kita nak bincang ni dulu. Mudahnya, tak usah pergi jauh. Ambil surah Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ni orang panggil struktur. Mana tadi? Berusaha menggilap kebolehan memahami struktur ayat dan apa yang tersurat. Yang tersurat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh. Itu yang tersurat. Yang dibuat di situ ada tu. Yang dibuat Alhamdulillah. Celah tu ada dibuat. Mesti kena ada. Mesti kena ada. Tak boleh tak ada. Sebab kalau tak ada, menyalahi kaedah. Kaedah ilmu nahwu bahasa Arab menyebutkan, mengajarkan kepada kita bahawa haraf jar, lam tu haraf jar yang ada 3 macam. Haraf jar asli, zaid dan syabih bizaid. Asli 3 kali ada. Dia ada makna, ada amal, dan juga ada muta'allaq, tempat ta'alluqnya, tempat bergantung, berkaitnya. Itu muta'allaq. Haraf jar zaid, dia ada amal saja, makna tak ada, tempat bergantung pun tak ada. Haraf jar syabih bizaid, dia ada makna dan amal, tetapi tidak ada tempat bergantung, berkait, muta'allaq tu tak ada. Jadi lam situ, lam tu haraf jaga, kena tahu. Orang yang nak cuba nak kaitkan hak ni dengan hak ni, tak boleh nak kait tak terlalu. Dia kena tahu hak tu dulu. Sebab tu tak dapat tidak kena menguasai ilmu alat. Ni hak ni, hak ni
Tak boleh pergi. Sebab tu saya kata dah susah sikit. Susah sikit. Jadi alhamdulillah, kalau mengikut dah ini struktur zahir yang tersurah. Jadi mubtada. Mana khabar? Tak ada khabar. Tak boleh. Khabar mesti kena ada. Mana khabar? Khabarnya ialah tempat ta'alluq lam tu. Tempat ta'alluq lam itu. Tempat bergantung lam. Jadi alhamdu kainun lillah. Alhamdu mustaqirrun lillah. Alhamdu makhsusun lillah. Cuba tengok. Situ tu. Itu yang dibuat. Apa yang kita nak takdirkan, kita nak kata gapo dibuat. Segala puji khusus untuk Allah, Tuhan semesta, khusus, makhsusun. Segala puji adalah untuk Allah, kainun lillah. Segala puji tertentu. Kadang-kadang kita tengok terjemahan tu dia kata macam-macam. Hak tu hak takdir. Ahli tafsir, pentafsir, penterjemah tu dia waktu tubik benda-benda lagi. Situ orang yang mengaji dia boleh kesan orang ni pandai ke tidak pandai. Situ benda-benda lagu tu. Tak mengaji dia tak boleh kesan. Apa nak terjemah adalah mari maknanya khusus tu atau tertentu untuk Allah tu. Kenapa tertentu? Kenapa tetap? Misalnya, jadi ada beberapa takdir tu. Hak tu kena pilih. Hak tu lah jadi khabarnya. Jadi khabar kepada alhamdu kainun, alhamdu mustaqir. Jadi khabar. Kalau tidak, ayat tu tidak lengkap. Kalau kita tak atubik tadi, tak orang panggil tak takdir. Hak dibuat tu tak, dia tak lengkap. Tak boleh. Sebab tu kita kena tahu hak zahir tu setakat mana ada tu gapo. Dan hak mana dibuat. Kenapa dibuat? Kena tahu berlaku. Kena tahu berlaku. Hak tu ya nak mengaji sampai bertahun-tahun tu tidak ada 5-6 bulan. Kalau nak tahu sampai gitu tu. Nak tahu sampai gitu tu tak ada 5-6 bulan. Patu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapa tidak kata ahmadullah atau nahmadullah rabbal alamin. Bapa gitu. Jadi jumlah tu orang panggil jumlah apa? Jumlah ismiyah ke fi'liyah? Alhamdulillah itu jumlah ismiyah. Kenapa Tuhan pilih alhamdulillah jumlah ismiyah? Sedangkan di tempat-tempat lain kita tengok dalam kitab kita al-ahmadullah, nahmadullah. Gitu. Kita memuji Allah atau aku memuji Allah. Tapi sini kenapa tak guna begitu? Sebab jumlah ismiyah dia memberi makna dawam dan istimrar. Itu benda kena tahu tu. Bila kita kata orang, satu orang tu nama dia Khalid misal, Khalid. Lon ni pun Khalid. Mari Khalid, esok pun Khalid juga. Maknanya nama itu tetap kepada seseorang. Tapi telah makan, sedang makan, akan makan, berbeza tu. Telah makan untuk lepas. Telah tak boleh lon ni. Lon ni sedang. Dia panggil tajaddud, memberi makna tajaddud, berubah-ubah, baru ada. Kalau puji, aku baru puji. Sebelum aku ada ni, aku puji ni, Tuhan tidak terpuji kau. Tuhan tidak terpuji kau. Allah tu tidak terpuji kau sebelum aku ada. Sebelum aku kata aku puji tu, atau kita puji. Sebelum manusia ni semua ada hak boleh puji ni, Tuhan tidak terpuji kau. Terpuji. Sebab itulah kena guna jumlah ismiyah. Tak boleh guna jumlah fi'liyah di situ. Cuba tengok. Maka kemain. Hebat. Sebab tu guna jumlah ismiyah. Segala puji. Puji kita kira. Kita ada, kita tak ada. Kita puji kau, kita tidak puji kau. Semua puji. Malaikat puji kau, siapa-siapa puji tak kira. Ya jelasnya Allah itu terpuji. Terpuji. Sentiasa. Bukan baru lan ni. Kalau aku telah puji, jadi telah. Lan ni mungkin tidak.
Akan datang mungkin tidak. Jadi tidak berpanjangan, tidak berterusan lagu tu puji. Nak wayaknya kita puji ni sama-sama, tak putus. Kita mati kah? Sebelum kita ada kah? Kita mengakui bahawa Allah itu terpuji. Sebenarnya situ saja. Situ saja tu ada makzuf hak dibuat, kenapa dibuat. Sebab tu kita kata benda ni payah sikit. Kena mahirkan diri lah. Kalau kita tak tahu Ar-Rajah tu, tak tahu gapo lagi. Macam mana nak tahu Ar-Rajah tu bagi kepada 3 pula. Lepas tu bila kita jumpa dengan Ar-Rajah, hak ni Ar-Rajah gapo ni? Bah juga, tapi di sini bah Ar-Rajah asli. Bah juga, tapi di situ bukan Ar-Rajah asli. Wa kafa billahi syahida. Billah bah tu tak ada makna tu. Apa tak ada makna? Sebab dia Ar-Rajah Zaid. Ar-Rajah Zaid tak ada makna. Sebab tu kita tak boleh cukuplah dengan Allah. Tak boleh. Cukuplah Allah sebagai saksi. Gitu. Jadi bab tu tak ada mana dengan tak ada. Kita nak tahu mana, nak buat dengan kau tidak kau sini. Ni dia kena tahu dulu. Ar-Rajah tu Ar-Rajah apa? Situ ya susah. Bah juga. Tapi sini bah Ar-Rajah asli. Sini bah juga, tapi bukan Ar-Rajah asli. No, sebab tu kata memahirkan. Kena mahirkan diri. Kena tahu bila jumpa tu boleh kata sah, ni gin, ni gon ni. Tidak lain, tak mungkin hak lain. Boleh kata sah. Hak tak ada khilaf lah. Kalau ada khilaf, kita tahu lah ni ada juga khilaf. Dia kena sampai setara tu lah baru boleh. Hak bahagian ni lah. Hak bahagian ni agak susah sikit. Sebab dia berkait dengan penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa. Gak orang panggil nak menguasai bahasa ni satu-satu bahasa bukan senang. Nak boleh kata beli barang kedai tu boleh. Beli beras, beli daging, boleh. Nak beri faham bahasa hak paling comel dalam bahasa. Hak paling tinggi, faham boleh. Sehingga kalau orang dia suka, kita suka. Walaupun orang hak kecek tu dia tidak suka pun. Tapi benda tu melucukan semua orang. Kita suka sekali dengan dia. Baru menguasai. Kalau kita apa dia tengok kiri apa orang suka belakang. Tak lagi tu kan lagu tu. Payah. Payah. Jadi kena tahu apa ni terdapat banyak sekali ayat-ayat yang disudahi dengan menyebutkan sifat-sifat tertentu Allah seperti yang kita sebut itu. Macam saya sebut tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bila minta doa, kita pun selalu diajarkan doa lagu tu, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bapa dekat atas sami'ul alim itu letak di belakang. Quran ajar lagu tu, kita pun doa lagu tu juga. Nabi Ibrahim tu dengan anak dia Ismail terima tu tidak dia kata kan, Tuhan terimalah daripada kami amalan-amalan kami ni. Dia kata kan, kalau Tuhan tu tidak dengar, dia nak tahu mana orang kata ke tidak. Tu kaitan. Sebab ni doa tu orang sebut. Biasanya orang sebut kau. Tak ada doa dia dengar tepik gitu. Doa kau, ya Allah, terimalah amalan aku. Ataupun tak bunyi sebut. Gok bibir saja. Tuhan yang maha mendengar saja yang boleh dengar lagu tu. Tuhan yang maha mendengar. Tak payah sebut lain, banyak lagi sifat Tuhan lain. Sebut tu. Sebab apa? Dia berkait dengan doa. Doa ni ada suara ataupun tak ada suara, gerak-gerak bibir saja. Dia kena yang maha mendengar. Yang maha mendengar tu sah. Lepas tu buat tu amalan tu boleh jadi amalan ibadat apa-apa. Yalah saya yang dapat comel molek tapi tidak ikhlas. Sebab tu dia kata Al-Alim, yang maha mengetahui. Kami ni dua beranak ni buat ni ikhlas kerana tahu.
Sebab Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang tahu. Sebab tu sebut dua. Sebab tu sebut itu kaitan. Sebab tu dia ajar sebut As-Sami'ul Alim. Dia tak sebut lain. Al-Azizul Hakim kau misalnya. Padahal ni lain ada sebut. Benda tu. Al-Ghaniyul Hamid misalnya. Tuhan yang kaya lagi terpuji. Kalau kaya saja tidak terpuji, orang benci belakang dah. Buat benda tak boleh, tak ada faedah kan. Jadi Tuhan ni kaya-kaya, dia tu kaya lagu mana? Kaya yang terpuji. Jadi manusia pun kalau nak molek, dia kena lagu tu lah. Ada kedua-dua tu. Jangan ada ghani saja. Kena ada juga hamid. Tuhan tu sifat dia lagu tu. Itu benda. Jadi kalau kita tengok ayat sebelum pada tu, dia ada kaitan. Ada kaitan belakang. Apa disudahi dengan ini? Al-Ghafur Ar-Rahim. Tuhan Maha Pengampun. Innaka antal ghafurur rahim. Setelah dia cerita beberapa perkara. Apa ghafur? Patut apa sebut rahim? Tak boleh kau kena sebut ghafur saja. Tak boleh. Sebab orang Mu'tazilah kata, kalau kita minta kapal-kapal dengan ikhlas hati, Tuhan mesti terima, mesti ghafur, mesti mengampunkan kita. Dia kata begitu, mesti. Padahal tidak mesti. Jadi ghafur tu seseolahnya terikat dengan satu amalan lain. Jadi Tuhan tu jadi terpaksa. Kalau kata ghafur saja, dia terpaksa mengampunkan. Sebab orang tu mituk, gomok nak mituk, penuh pandai doa, semaya hajat kita kata. Jadi Tuhan jadi terpaksa lah mengampun. Tuhan bukan terpaksa, dia mengampunkan itu kerana dia bersifat penyayang. Penyayang. Kalau dia tak itu pun tak apa, boleh. Tapi dia ada selagi sifat. Dengan ada sifat penyayang itulah dia terima. Bukan kerana dia lemah, dia terpaksa, dia tertekan. Tidak. Ada juga orang yang tertekan kan. Bila dia minta jadi tertekan. Terpaksa buat bukan dengan suka hati, bukan dengan suka hati, bukan dengan rela, bukan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rela. Tidak. Benda-benda lagu tu, jika kita perhatikan molek tu, dia ada benda gitu. Ada baca ayat sebelum pada tu, baca ayat sebelum pada tu. Jadi benda-benda ni kena perhati molek. Kalau tak perhati tak apa. Sama juga wahwal ghafurul wadud. Al-Ghafur pengampun, Wadud penyayang, pengasih. Serupa dengan Ar-Rahim penyayang, serupa. Dia berbuat tu. Habis itu kita tengok. Jadi kalau bicara panjang pun, ialah lebih kurang tadi lah. Maknanya seseorang yang nak menguasai ilmu tafsir ni, dia kena ada asas yang kuat dalam ilmu alat. Dia kena belajar secara formal lah, tak boleh main-main gitu, tak boleh. Cuba kita tengok sebelah tu, muka surat 63. Beberapa contoh struktur mikro atau an-nazmul khafif di dalam sesuatu ayat atau surah. Jadi struktur mikro ni ada dalam ayat, dalam surah, sepanjang surah tu. Sebab ada surah yang pendek kan, mudah lah nak tahu. Mudah. Kalau hak panjang pun dia ada kaitan juga. Ada kaitan. Hak tu nanti akan datang lah. Akan datang bila kita sampai tempat dia, kita nampak. Hak lain ni nak ayat usul dulu. Kaedah umum dulu. Kadang-kadang itu dalam sesuatu ayat, dalam satu ayat saja. Satu ayat saja. Orang panggil ayat kursi. Misal, satu ayat. Tapi kaitan dia antara satu bahagian dengan satu bahagian lain sampai ke akhir itu dia ada sangat rapat. Sangat besar makna dia tu. Sangat berarti. Itu benar. Baik, kita tengok. Ini contoh. Di dalam surah At-Tin, cuba lihat betapa rapatnya perkaitan di antara perkataan At-Tin dengan Az-Zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Perkataan Az-Zaitun dengan Turi Sini, Tursina. Dan seterusnya di antara perkataan Turi Sini
dengan al-baladil amin. Keempat-empat perkataan itu pula berkait rapat dengan rangkai kata ahsani taqwim dan asfala safili. Dan semua yang tersebut itu pula berkait rapat dengan ad-din. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Ad-din atau yaumuddin. Ad-din di situ maknanya hari akhirat, hari kemudian. Ad-din di situ. Bukan agama, maknanya hari kemudian. Hari pembalasan. Iaitu hari kiamat, di mana manusia akan mendapat balasan bagi semua amalannya, sama ada baik atau buruk. Pada hari kiamat nanti akan nyatalah keadilan dan kesaksamaan Allah. Sesungguhnya hari kiamat itu merupakan sebesar-besar dalil bagi adanya ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tuhan yang maha adil dan maha saksama. Jadi kalau kita perhati di sini dalam nota dulu ni, kita sudah sebut dah ni. Ni antara yang disebut dalam nota 4 dulu, muka surat akhir 61, mesej utama surah At-Tin ialah adanya dalil-dalil nakli dan nakli dan akli tentang kewujudan hari kiamat. Itu mesej utama. Nak ayat kata ada, hari kiamat ni ada, disokong, dibuktikan oleh dalil nakli dan dalil akli. Di sini dalam nota 4 dulu. Kita tengok pula apa makna dalil nakli. Dalil nakli ni dalil yang dinukilkan, yang diambil daripada orang lain. Orang lain tu dalil kuatnya, kita boleh buat pegangan nabi-nabi lah. Itu dalil nakli. Kitab-kitab suci, kitab-kitab suci, itulah dalil nakli. Seperti Quran, seperti Taurat, seperti Zabur, seperti Injil. Itulah dalil naklinya. Dan nabi-nabi yang membawa kitab-kitab tu, dia bawa tu, itulah dinukil, kita ambil daripada dia lah. Jadi wat-tini waz-zaitun, baru ni kita sudah sebut dah sebentar lalu, demi tin dan zaitun. Zahirnya nampak macam kita nak pakai buah tin, buah zaitun. Iyalah, waktu tu ada kaitan juga. Tapi yang dimaksudkan di sini, kalau kita tengok di dalam kitab-kitab tafsir mana-mana pun, kemah sikit lah, dia akan royak, maksudnya tempat di mana banyak tumbuh pokok ni, di mana banyak tumbuh pokok tin, pokok zaitun. Mana banyak tumbuh tu? Di sebelah Syria, Lebanon, Palestin, kawasan tu. Dan di situ telah datang beberapa orang Nabi, ada duduk sekitar tu. Dan tidak sebut tentang negeri China, negeri India atau Eropah ke apa, tidak sebut. Apa? Sama ada kerana tempat-tempat tu tidak maju lagi pada masa tu, tak ada maju. Kemudian atau tempat tu memang maju, tapi kalau diceritakan tentang tempat tu, buah tu pun orang akan persoalan. Kafir Quraisy akan soalan. Mu duduk ayat demi buah dia. Nah, belah mana buah dia tu? Kecek saja. Mana nak tengok dulu? Buat masa situ. Buat masa situ. Demi buah moktan misalnya kita. Nak agak dia. Lepas tu dia akan tutup. Buat lagi dulu. Kalau tidak mu pelawak. Habis masa situ. Nabi ni nak sampai ke ajaran agama ni, paduan hidup, pedoman hidup ni, habis masa situ duduk bahas itu. Buat masa. Buat masa. Apa lagi memang di tempat tu tak ada Nabi pun. Adalah orang ngaku belik-belik tu, hak tak apa betul, tak kira hak tu kan. Sebab apa, Nabi-Nabi ni tak ada dah selepas Nabi kita. Habis cerita dah, kalau ada pun dulu.
Lepas dulu hak mana duduk sini duduk atas pohon kayu dalam hutan tu. Nabi gapo je. Kedudukannya setengah tu tak ada bertamadun langsung. Jadi tak perlu sebut. Yang mereka tahunya hak dekat-dekat tu, mereka pun selalu dengar daripada ahli kitab tentang Musa, tentang Isa, tentang Daud. Dia biasa dengar dah. Dan waktu pun dia boleh pergi bos jauh tu, pokok dia duduk pergi semua kawasan itu. Situlah ada Nabi. Hak mari Nabi tu bawa kitab. Jadi At-Tin wa Zaitun ada beberapa pendapat, macam-macam pendapatnya. At-Tin isyarat kepada Nabi Isa, isyarat kepada Nabi Musa, atau nabi-nabi yang lain. Zaitun isyarat kepada Nabi Isa, atau sebaliknya. Itu ada beberapa pendapat lah. Turi Sinin, Bukit Tursina, Sinai, di Sinai itu. Turi Saina, dalam ayat yang lain disebut gitu. Tapi oleh kerana Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dia nak bunyi sama tu, dijaga tu. Al-Quran dijaga. Orang panggil sajak gapo tu, orang kita ambil sajak lah tu, dia ada rentak-rentak tu sama. Di tempat yang lain Turi Saina disebut, Turi Sina. Atas bukit itulah Nabi Musa terima syariat dan dapat law kitab-kitab daripada langit. Dapat kitab-kitab daripada langit. Wa hadzal baladil amin, dan negeri bandar yang aman ini, maksudnya Mekah. Jadi sebab itulah kita kata tin itu bukan maksud buah tin, zaitun itu bukan maksud buah zaitun, tapi maksud tempat yang ada pokok itu. Sebab apa sebut Turi Saina, Bukit Tursina, itu tempat. Al-Baladil Amin itu tempat juga. Sebab itu tafsiran yang mengatakan tempat yang ada banyak benda tu, buah tu, pokok tu, hak tu lebih tepat. Sebab apa? Tengok kepada hak kemudian. Turi sini tempat bukit. Nabi Musa naik atas bukit itulah. Lah ni orang pergi Mesir, budak-budak pergi Mesir, dia pergi jalan tu naik atas tu. Atas Bukit Tursina. Tur tu mana bukit dah kita panggil Bukit Tursina pula. Bukit Sinai tu. Jadi nak ceritanya ni Nabi Musa ke Nabi Isa ke Nabi mana-mana Daud ke, dia ada kitab dia sendiri, kitab samawi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dalil nakli, bukti daripada Allah. Cuba kamu tanya mereka, apa agama yang sebenar? Tuhan itu lagu mana? Siapa Tuhan? Tuhan ni banyak kau Tuhan so. Lepas pada kita hidup dunia, ada lagi kau hidup selepas ni kau tak ada pakai habis kat tu je. Cuba tanya dia tu, ahli kitab lah, ahli kitab. Yang mana tentu dah semua kamu pun tahu, semua orang tahu mereka itu ahli kitab. Ada Nabi pula ajar pula kitab tu, dan kitab tu boleh dibaca, kitab suci orang panggil. Dalam kitab suci ni itu bukti. Dalam kitab-kitab tu sebut Tuhan Isa, Tuhan ni Maha Adil. Ada hari kemudian selepas daripada hari ni, hari dunia ni, kitab-kitab tu sebut itu bukti daripada dalil nakli. Nak buktikan apa dia? Buktikan hari kemudian ni memang ada. Sebab manusia ni kalau kita serah ke dia lah, macam mana dia nak tahu hari kemudian ni ada? Susah tu. Hak tu jadi macam-macam faham pendapat tu. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Hari kemudian. Jadi hari kemudian yang sebenarnya ialah hari pembalasan. Yaumuddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Mana setelah kalau kamu tengok dalil nakli, tengok dalil akli, fikir molek. Siapa dia buat manusia di dalam kejadian yang paling sempurna? Kemudian manusia ni kadang-kadang kalau tak kena gaya jadi paling teruk, asfala safil. Kecuali kalau tidak jadi gitu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adalah ayat ada sebut. Kalau tidak manusia ni, kalau dia boleh jadi gitulah, boleh jadi teruk.
teruk lagi daripada rimau, teruk lagi daripada singa, teruk lagi daripada binatang buah di dalam hutan. Sebab dia ada akal. Binatang buah dia tak ada gapo sekatu ya. Manusia ni boleh terbalik gitu. Cuba fikir, dalam keadaan ada hak baik, ada hak tak baik. Hak baik dia aniaya, mati gitu je. Hak benar siapa? Yang tidak baik, yang jahat. Dia buat nyayang selama ada kau kan. Orang itu tak ada apa salahnya. Takkan tak ada pembelaan. Takkan tak ada pembelaan. Kita boleh terima bahawa habis gitu dia cerita. Kalau lagu tu makna kita tak ada Tuhan. Tuhan lagu mana sepatutnya kita terima? Tuhan yang maha adil. Yang mana kalau lepas dalam dunia ni ke mana-mana pun dia tak lepas. Dia akan mengadap Tuhan tu juga. Akal mengatakan mesti ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan lagu tu, manusia akan jadi sakit jiwa. Sebab tu agama Islam ni bawa ajaran bahawa Tuhan ni lagu tu maha adil. Keadilan dia tu akan nyata, akan selesai semua perkara hak tidak selesai dalam dunia ni esok. Hak itulah ahkamil hakimin. Kalau tak ada tu akal tak boleh terima. Kita akan kata takkanlah manusia ni jadi sendiri dunia. Takkanlah tak ada Tuhan. Tuhan yang baik tu, yang maha adil tu, di mana akan nyata keadilan? Di akhirat. Kalau tak ada agama ni macam-macam. Kalau dalam agama Hindu, Buddha ke apa, dia kata manusia dia apabila mati dia jadi makhluk lain. Ruh dia tu masuk dalam makhluk lain. Itulah sebagai balasan kepada dia. Misalnya kalau dia jahat, mungkin lepas mati dia jadi babi. Babi yang ada tu orang sebenarnya. Tapi ruh manusia yang jahat masuk dalam babi, masuk dalam ular, masuk dalam bewok. Misalnya kita kata jadi hidup sebagai bewok tu kan kena kejar, kena hambak kau orang, kena pekung, kau hina. Jadi itulah hari kemudiannya dia kata. Tengok lagu tu pula. Jadi masalah hari kemudian lagi tu apa salahnya bewok tu? Yang dia kena orang lain buat salah, dia pula kena hukum. Kita kata tak. Islam kata tidak lagu tu. Orang yang buat salah manusia, sepatutnya dia lah yang dibalas. Yang dibalas bukan ruh dia saja, jasad dia juga. Sebab apa? Sebab jasad tu lah yang buat jahat dulu. Takkan dia terlepas. Kalau macam tu jadi tak adil lah. Hak buat jahat dulu, jasad dan roh. Tiba-tiba yang dihukum roh saja. Tidak adil lah lagu tu. Dia kata Tuhan maha adil. Kalau hak baik, ada berapa beramal hak baik-baik ni mati gitu, tak ada balasan, tak ada ganjaran, tak ada diberi apa-apa, tak ada penghargaan. Tidakkah nyayang jadinya kalau lagu tu? Ini semua menunjukkan, membuktikan ada Tuhan hak maha adil. Sebab kita tengok dalam dunia ni tak ada keadilan kadang-kadang. Sebab itulah akal-akal ni ahli falsafah lah. Ahli falsafah ni dia kata bukti mana ada air. Kita kata ada air ni air. Apanya? Apa nak bukti-bukti? Dia kata bukti ada air ialah ada dahaga. Katalah mana-mana kita tak say kita nampak ada air. Dia tak say lagi, dia guna akal kata bukti adanya air ialah adanya dahaga. Itu. Jadi supaya juga sini akal lah kata bukti adanya Tuhan yang maha adil banyak berlaku tidak adil dalam dunia. Sebab tu kita kena percaya kepada hari kemudian. Kalau tidak percaya sedih benar lah. Mati itu dalam keadaan resah, dalam keadaan gelisah, tak puas hati mati. Sebab apa? Sepatutnya kita balas dia, kita tak boleh balas. Mati gitu, tidak kenyang. Siapa nak balas? Itu bukti dalil akli tentang adanya hari kemudian. Hari kemudian itu untuk apa? Untuk pembalasan. Yaumuddin, ad-din dalam surah itu. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Dalam keadaan sudah ada dalil nakli, sudah ada dalil akli, apa lagi yang membuatkan kamu mendustakan hari kemudian? Wahai manusia, gapo? Sepatutnya kamu tak boleh dah. Kita di dua tu yang hidup ni. Dalil nakli dan akli, dua-dua tu sudah ada, cukup dah. Apa tak percaya lagi? Apa tak percaya?
Adanya hari kemudian itu untuk nyata sifat Allah ahkamil hakimin. Cuba tengok kait tu, oh apa tu kait. Tapi nampak begitu, nampak. Sekali kita baca cara ke buah tin, buah zaitun. Apa tu cara bukit Tursina? Kita orang duduk sana aja. Kalau tak tahu sejarah, ya lah betul lah. Dengan adanya nabi-nabi, Tuhan bagi rahmat dia kepada manusia melalui nabi-nabi. Dia ada tempat dia, dia ada orang dia. Orang itulah yang perlu kita rujuk. Orang itulah yang perlu kita jadikan sebagai panduan. Bila sudah ada semua ni bukti cukup, apa lagi kita tak terima? Ni semua ni nak meyakinkan kita kepada hari kemudian. Sebab salah satu rukun iman ialah percaya kepada hari kemudian. Bagaimana Allah SWT nak mengukuh, nak menguatkan, nak tanam akidah percaya kepada hari kemudian? Macam-macam. Melalui surah At-Tin salah satu. Dah banyak lagi lah orang lain. Banyak lagi orang lain. Begitulah ya. Cuba kita perhatikan B pula. Perhatikanlah betapa rapatnya perkaitan di antara perkataan Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian perhatikan pula bagaimana ia disusuli dengan penafian sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah daripada Allah. Orang panggil sifat-sifat tanzihiyahnya, sifat-sifat tanzihiyah Allah, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dinafikan itu, yaitu mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Situ nafi. Tak ada, Tuhan tak mengantuk, Tuhan tak tidur. Allah la ilaha illahu, tak ada Tuhan hak lain selain daripada dia. Sifatnya Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang maha hidup dan berdiri sendiri. Al-Qayyum, berdiri sendiri. Cuba kita tengok situ ya. Perkaitan di antaranya amat rapat sekali. Syafaat berkait rapat dengan ilmu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia berkait rapat syafaat dengan ilmu. Ada sebut syafaat di situ, ada sebut ilmu. Ilmu siapa? Ilmu Tuhan. Kursi Allah pula berkait rapat dengannya. Wasi'a kursiyuhu, kursinya, nya tu Allah. Apa dikait? Rapat. Kekuasaan Allah berkait rapat dengan sifat tanzihinya. La ya'uduhu wa la ya'uduhu hifzuhuma. Dia tidak berasa berat. Tidak berasa berat kepadanya menjaga langit dan bumi. Tuhan tak serah berat. Sifat Tuhan Al-Aliyyul Azim, maha tinggi lagi maha besar pula, mencakupi dan merangkumi semua sekali kandungan ayat Al-Kursi itu sendiri. Hak tu pengoci dia. Dalam itu masuk belakang lain. Al-Aliyyul Azim wa huwa Al-Aliyyul Azim. Akhir. Cuba kita tengok. Di sini dia ada kaitan. Padahal satu ayat ni satu ayat itu panjang itu semua tu. Kadang-kadang ayat ni pendek. Mudhammatan. Masa ayat? So ayat tu sepatah so ayat. Kalau kita nak kira dia berkait dengan hak lain tu, dia tak boleh di sini. Tapi itulah Quran dia best tu. Tak boleh kira sepuluh kitab lain. Kalau kita dah titik tu habis je. Dia kait lagi dengan hak akan datang kadang-kadang. Tu benda yang kita kena belajar tu. Kena belajar. Kalau tidak, nampak pelik lah Quran. Nampak pelik. Satu ayat tapi ada beberapa ayat dalam. Dipanggil satu ayat je. Macam ayat kursi. Satu ayat itu. Tapi kena kira apa banyak tu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh jadi satu dah tu. Satu makna yang tersendiri yang lengkap dah. Jumlah dah orang panggil kalau mengikut bahasa Arab. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jumlah dah tu. Dan seterusnya. Tapi
Dia panggil satu ayat. Kalau nak kira manusia biasa tu tak akan jadi lagu tu. Sebab tu kata penentuan ayat-ayat ni berapa ayat Nabi tauqifi. Kita sudah belajar dulu gapo itu tauqifi. Ini benda tauqifi, benda bukan boleh fikir diri ni. Benda yang kita hanya tahu melalui dia. Buat tadi ayat kita tahu. Kalau tidak kita tak boleh nak tentukan. Tak boleh nak tentukan. Cuba kita perhatikan hak ni kan. Ni kita nak tengok struktur mikro atau an-nazmul khafif yang ada dalam satu ayat ni. Apa makna nazmul khafif? Kaitan di antara satu bahagian dengan satu bahagian lain sampai ke akhir hujung ayat tu. Dia ada kaitan. Dia bukan sahaja tak ada begitu betul lah gitu, tidak. Memang comel kalau nampak. Kalau kita tengok memang comel. Allah La ilaha illahu, tak ada Tuhan melainkan Allah. Al-Hayyul Qayyum. Ni orang duduk bahas ni. Ni kata Tuhan gini, ni kata gini, ni kata Tuhan banyak, ni kata Tuhan begini-begini macam-macam kan. Tentang Tuhan ni kalau kita perhatikan dalam dunia ni manusia ni macam-macam. Bacalah sejarah. Kalau kita tahu sesuatu bangsa tu tengok apa kepercayaan dia terhadap Tuhan, macam-macam. Tapi itu semua tak betul. Tak betul. Tuhan ni Allah namanya. Tak ada orang lain selain daripada dia. La ilaha illa. Tuhan hak lain tak ada. Dia saja ada hak sebenarnya. Hak layak disembah. Hak lain tu mengaruh saja. Walaupun ramai orang yang mengikutnya. Sebab tak betul. Hak sebenarnya. Kalau kata Tuhan ni yang mempunyai kuasa yang luar biasa ni, segala-galanya duduk bawah dia, Allah sahaja. Tak ada lagi. Kalau hak lain, kamu letaklah berhala ke apa, dia tak ada kuasa penuh. Orang kafir sendiri berkata dia ada kuasa dalam bahagian ni saja. Itu bukan Tuhan sebenarnya kalau begitu. Dia ada kuasa dalam perkara ni saja. Bagi pula kuasa tu. Itulah kepercayaan orang kafir, musyrikin. Lagu tu. Hak tu tak betul, tu bukan lagu tu Tuhan. Tuhan dia saja yang lengkap dengan sifat ketuhanan, yang layak kita panggil Tuhan. Allah. Hak tu tak ada lain. La ilaha illahu. Tak ada Tuhan hak lain selain daripada dia. Kalau kita perhatikan ayat kursi ini memang ada beberapa hadis yang sahih kelebihan dia. Hak tu nanti kita akan bila sampai ke tafsir tu kita akan pergilah jumpa situ. Nak ayatnya salah satu ulama kata kelebihan dia ni dalam satu ayat ni 18 kali sebut Tuhan. Sama ada nyata atau dalam bentuk ganti nama. Allah itu nama. La ilaha illahu huwa. Dia lah. Allah tu lah juga. Kalau kita mengambil kira tu. Ambil wasi'a kursiyuhu. Kursinya tu Allah lah. Semua 18 ada. Bila banyak nama Tuhan disebut, dia kumpulkan sifat Tuhan situ. Yang perlu kita berikan perhatian di situ untuk memahami kedalaman maksud dia. Tak ada Tuhan yang lain. Sedangkan dalam dunia ni kan banyak. Bahkan hak yang dulu bawa kita hak molek, hak betul-betul daripada Allah, hak tu pun jadi punah juga. Cuba tengok agama Yahudi, cuba tengok agama Kristian, cuba tengok agama-agama lain daripada Nabi-Nabi juga. Punah dekat jadi syirik belaka dah. Syirik belaka. Dalam Quran sebut wa qalatil yahud Uzairun ibn Allah. Uzair itu anak Allah. Wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Nasara kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Padahalnya asalnya bawa agama tauhid. Bawa agama tauhid itu asalnya, tapi sudah jadi punah. Yang menjaga tauhid, yang dapat menyelamatkan tauhid, tak ada orang lain. Barulah nampak bisa Islam tu. Sebab apa orang lain punah berapa? Dia boleh tegak. Dia boleh tegak. Kalau berhadapan dengan dia akan kalah, akan hancur semua apabila berhadapan dengan dia. Itulah kekuatan Islamnya, tauhidnya. Al-Hayyu. Tuhan tu Tuhan yang hidup. Sebab tu kita kata tadi, kena faham struktur zahir dia. Hak tersurat tu kena faham. Al-Hayyu, yang hidup. Kita pun hidup.
Alillah dia tu. Alillah dia tu makna dia alillah hakikat tu orang panggil. Alillah hakikat makna yang sebenar-benarnya hidup. Kita hidup juga tapi tidak sebenar. Ada permulaan, ada kesudahan, itulah hidupnya. Gapo-gapo pun atas dunia, di alam semesta dicipta itu dia ada lagu tu sifatnya. Kalau tak ada ujung macam syurga, dia ada permulaan. Dia ada juga permulaan. Tak ada permulaan, hidup sedia kala. Sedia kala orang panggil itu tak ada orang lain. Sebenar-benarnya hidup. Hidup tidak bergantung kepada orang lain. Hidup tidak dengan sebab orang lain. Hidup. Hak lain-lain semua hidup kerana dia. Tu ada lagu tu. Tapi dia tu hidup dengan sebab orang lain, tak ada lagu tu. Barulah boleh jadi Tuhan kalau lagu tu. Kalau Tuhan ni hidup kerana dihidupkan oleh orang lain, Tuhan apa lagu tu? Islam tak boleh terima Tuhan lagu tu. Tuhan ni Al-Hayyu. Sebab tu kita kata dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam surah Fatihah tu nak menguraikan al-maghdub dan ad-dallin. Dalam surah Baqarah, surah Ali Imran sekitar tu. Orang Kristian kata Tuhan mati, tak hidup. Nabi Isa tu kan mati. Tuhan kan dia percaya sebagai Tuhan, satu daripada tiga Tuhan. Innallaha thalithu thalatha, tiga, satu daripada tiga Tuhan. Tuhan dia ada tiga oknum, dia panggil tiga oknum. Oknum bapa Tuhan Allah, oknum anak, dan oknum Ruhul Kudus. Jadi oknum anak tu apa tujuan? Tuhan buat dia mengikut agama Kristiannya nak tembus dosa manusia. Tu tujuan mengikut agama Kristian, nak tembus dosa manusia. Hak daripada Adam sampai kiamat. Tuhan ni baik. Baiklah ke mana? Nak tembus dosa tu dengan cara dia bunuh anak dia. Jadi matilah anak dia. Tapi anak dia tu satu daripada tiga Tuhan. Tuhan Allah tidak akan sempurna tanpa dia. Dia pun tidak sempurna tanpa Tuhan. Begitu kepercayaan. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu dalam pahaman dia. Orang Kristian ni kata Tuhan walaupun tidak ketiga-tiga, satu pun Tuhan juga. Tak boleh tidak beriman kalau tidak percaya pada tiga Tuhan, percaya pada satu Tuhan saja. Tak boleh. Tapi kan Tuhan tu sudah mati. Kalau mati Tuhan macam mana? Pak kita tak mati lagi sebab dia nak cara. Dah. Kalau begitu. Sebab tu tak boleh. Dia sebut Al-Hayyu. Itu salah satu sifat Tuhan. Kalau tak tahu Tuhan yang sebenar, dia hidup sungguh. Dia bukan mula tak ada, lepas tu ada. Jadi Tuhan tak boleh ke nak mengampunkan dosa manusia dengan cara lain, tanpa membunuh anak dia, tanpa melahirkan anak dia dulu. Apa yang jadi dia sampai begitu lemah tu? Apa dia tak sia kau? Anak dia kena bunuh. Kau bunuh hak lala. Kalau bunuh hak lala, main-main pula. Jadi sebab dia kata Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, yang mentadbir segala-galanya, sekecil-kecil debu, sebesar-besar kejadian Tuhan. Dialah yang menguruskannya. Dialah yang mengurus. Al-Qayyum, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Tidak kata dia perlu kepada hak lain macam Kristian tadi. Anak dia perlu kepada bapa dia, kalau tidak anak tu tak ada. Perlu gitu. Itu tidak Qayyum kau panggil. Qayyum ni yang berdiri sendiri. Bukan kerana ada bapa dia dulu, ada mak dia dulu. Tidak. Dan ada orang lain yang menguruskan dia. Tak boleh juga. Jadi Tuhan, kalau kata tak ada Tuhan melainkan dia tu, salah satu sifat dia nya Al-Qayyum. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Tidak kata ada dia tu, kena ada hak lain. Dia ni hasil daripada hak lain. Tak ada. Tak ada. Hak lain-lain ni dibuat oleh dia, ciptaan dia. Dia tu sendiri tidak jadi daripada hak lain. Al-Qayyum. Atau Al-Qayyum ni macam-macam pendapat ulama dia sebut sama dengan As-Samad. Maknanya yang tidak memerlukan kepada yang lain apa pun, dia tidak perlu apa-apa. Tak perlu apa-apa.
Dan hak lain semua perlu ke dia. Tak ada, tak perlu dengan dia. Tu Al-Qayyum. Kita ni banyak perlu. Nak bangun dah perlu ketukar. Nak pasal apa perlu kepada orang api pula. Nak makan-makan dah perlu pada tukang masak. Banyak benda perlu tukang tu. Tak boleh jadi Tuhan. Perlu. Sebab Tuhan ni tak perlu. Tak ada benda hak dia gantung. Perlu kepada hak lain. Tapi hak lain semua perlu ke dia. Tak ada terlepas daripada dia. Itu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan ni ni akidah. Apa ayat kursi dia lebih pasal dia akidah, terkumpul dalamnya akidah tauhid dengan paling sempurna. Paling sempurna. Tuhan tak mengatur dan tak tidur. Nampak gitu je, kata gitu. Sebenarnya tak, kalau kita perhati baca dalam dunia ni agama-agama lain, ada Tuhan tidur, Tuhan ngatur, ada juga. Pada ketika ngatur tu lah, ni buat kerja tu, buat pelik-pelik tu dah. Ada lagu tu dalam agama-agama dalam dunia ni, memang lagu tu. Bahkan dalam agama Yahudi, dia percaya Tuhan ni menjadikan alam ni dalam masa 6 hari. Pada hari yang ke-7 tu dia berehat. Jadi Tuhan perlu kepada rehat. Letih lah. Sedangkan dalam Quran kata dia nafi hak tu, tolak hak tu. Kepercayaan itu tak betul. Selepas dia menjadikan langit, bumi, segala-galanya, wa ma massana min lughub. Kami tak pernah. Tidak kata perlu berehat. Tak perlu. Kalau perlu berehat itu tidak Tuhan. Letih lah tu. Tidak Tuhan. Tuhan ni tak ada lemah. Tak ada mengatuk. Mengatuk tu sebab letih. Dia tak ada letih. Ada pendak ni mengatuk lah. Jadi perlu kepada tidur. Kalau tidur jadi letih, jadi main mata. Jadi babak kosil. Babak kosil tak boleh, tak betul jalan jadi. Kalau tak tidur. Tuhan tidak gitu. Tak perlu. Jadi orang ni menolak pahaman-pahaman agama-agama lain yang mengatakan Tuhan ni letih. Tuhan ni bergusti dengan Nabi Yaqub. Kalah Tuhan. Kalah Tuhan. Macam-macam pelik-pelik yang tak pernah sabar kaitkan dengan Tuhan. Jadi dalam agama kita kata Tuhan ni kalau begitu, tak tidur, tak ngatur. Lepas tu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hak dia belaka langit bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Hak dia belaka. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau mengikut jumlah bahasa Arab hak asal, sebab tu kita kena tahu tu tadi di permulaan tu kita sudah baca, kena tahu dulu ma fis samawati wa ma fil ard lahu, gitu asal dia. Sebab mubtada kena duduk dulu. Tapi buat apa Tuhan? Cara dia susun lahu dulu. Nak ayatnya hak dia saja, tak ada kongsi. Dia tidak berkongsi dengan siapa-siapa pun. Sebab kita kan kalau besar-besar sangat nak beli tanah kena kongsi. Tak gerak sangat. Nak kerja apa di besar-besar, nego besar-besar, kongsi syarikat selalu. Tak gerak sangat. Kalau perlu modal banyak, Tuhan tak ada. Hak dia saja, lahu. Sebab tu letak orang panggil khabar muqaddam. Dia memberi makna hasar. Hak tu dia kena belajar tu. Dia memberi makna hasar dan khusus dengan dia. Hak dia saja. Dan lam itu semua ulama kata milik dia, hak dia belaka. Hak kita kata di rumah saya ni, harta saya itu pinjaman belaka. Sebenarnya hak dia. Sementara belaka. Hak sebenarnya di mana-mana balik ke dia. Orang lain ada nak tinggal, ada nak mati, ada dipesakai oleh orang lain. Tak ada milik sebenar, milik pinjaman sahaja. Hatta nyawa kita bukan hak kita, hak dia. Antara langit dan bumi ni, langit ni bukan sah, dia sebut langit-langit, semuanya hak dia belaka. Jadi semua ni nak suruh beringat lah. Kita ni boleh sebanyak 7 jam mereka Kelantan je misalnya kita tak ada mereka bersiar ni, tak kabar ingat. Lupa daratan gapo kan.
Nak suruh ingat tu. Sebab tu kalau orang ada tauhid molek, dia tidak sombong gitu. Dia tidak lupa daratan. Dia tahu ni hak orang, kita diamanahkan menguruskannya untuk sementara waktu. Hak orang, bukan hak kita. Gak apa-apa pun zahirnya kita, ni anak kita, ni sekolah kita, ni hak kita, pinjaman belaka, bukan hak sebenar. Allah beri untuk urus sementara saja. Itu makna lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Tak ada orang yang boleh cepat minta cepat depan dia melainkan dengan izinnya. Cepat ni sebab boleh cepat ni nak menghapuskan dosa orang lain. Orang ahli neraka jadi tidak masuk neraka. Tuhan ni tak boleh buat main dengan dia. Bukan semua manusia nak jaga hati dia, malu Allah kau kata, melera kau tu, melera kau tua, melera kau ni banyak melera. Misalnya Tuhan tak ada orang boleh sepakat tak tu kali melainkan dengan izin dia. Dan dia izin mestilah dia tahu, sebab ilmu dia menguasai segala-galanya. Kita kata orang ni boleh sepakat, setara mana kat dia tu kita kenal boleh kau, pengetahuan tentang dia tu cukup kau ada yang kita nak buat dia tu boleh buat sepakat kat orang ni? Tak ada. Sebab tu sepakat ada kaitan rapat dengan ilmu. Kalau Allah SWT beri Nabi tu boleh bagi sepakat, dia kenal Nabi, dia tahu Nabi, ilmu dia tentang Nabi tu cukup, dia tahu layak, memang layak. Tapi Nabi pun tak akan buka mula kalau dia tak izin. Tak akan buka mula. Malaikat kau siapa kau tak boleh, dia belaka, senyap belaka. La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman. Tak ada kecek senyap belaka kecuali orang yang Tuhan benarkan dia. Kecek boleh. Tu nak ayatnya. Sepak-sepak manusia ni dalam kekuasaan dia banyak guna, sebab dia guna orang tengah. Siapa jadi banyak Tuhan ni waktu jadi orang tengah dia berkata, bukan berhala dia buat bumi, berhala ni aku buat maring, kata dia. Macam mana dia nak buat bumi ni ada dulu. Dia kata tapi dia ada ni gambaran orang baik dulu. Orang baik ni ada kedudukannya di sisi Allah. Inilah rupa dia. Kita minta dengan perantaraan dia, biar dia pergi kerja. Kita ni jelas layak nak jumpa dengan Tuhan sendiri, nak menghadap Tuhan. Apa kita dia fikir dengan akal dia, apa kita lah nak jumpa dengan raja. Kita ni orang tidak rapat, mana boleh nak masuk istana dia, masuk pagar dia pun tak boleh dah. So nak jumpa dengan dia. Jadi kita kena cari orang rapat dengan dia. Tu dia fikir tu manusia. Lalu jadilah syirik. Lalu jadilah syirik. Sebab manusia ni itu cara dia. Jadi kalau kamu fikir gitu, nak orang gitu tak boleh, orang lain boleh, Tuhan tak boleh. Bukan lagu tu Tuhan. Dia tahu siapa dia hak layak diberikan kelebihan tu, untuk beri syafaat, untuk kecek, untuk mengadap dia. Dia tahu, mu tak tahu. Sebab itu mu tak boleh. Kalau dia kamu punah lah, punah lah. Sebab tu dalam dunia ni kadang orang tu, kadang orang dia habis bunuh, tergadar negeri. Itulah puncanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tuhan tahu belaka. Hak dulu, hak ke dia, hak lepas, hak akan datang, tahu belaka. Itu sifat ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan dia tahu belaka. Bukan mana tahu belakang depan saja. Lik kanan tak ada goyak, lik kiri tak ada goyak, lik atas tak ada goyak. Dia kata depan belakang saja. Itu bahasa Arab, bahasa kinayah. Dia kinayah kepada tahu semua. Aku tahu belakang depan. Itu maksud dia tahu semua. Bukan terikat dengan arah depan dan arah belakang saja. Arah mana-mana boleh, tapi itu penggunaan untuk penggunaan bahasa untuk menyatakan dia tahu belakang. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Orang lain tak sedar ayatlah. Bijak setara mana, alim setara mana pun tak boleh menguasai ilmu Tuhan. Usah kena menguasai ilmu Tuhan, luar ilmu Tuhan. Diri dia sendiri tu dia tak tahu. Diri dia sendiri pun dia tak boleh nak menentukan, kecuali hak Tuhan tu.
Jadi mana-mana Tuhan beri sikit ilmu, jadi alim lah, jadi pandai lah, Tuhan beri, Tuhan nak. Kalau tidak, tak ada. Tak boleh. Tak boleh manusia, bukan kuasa dia. Nak menguasai ilmu semua sekali, semua perkara. Tak boleh. Hak lagu tu hak menguasai segala-galanya ilmu Tuhan lah. Lagu tu tak ada orang lain, tak ada lagu tu. Sebab tu dia tidak boleh jadi Tuhan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan kursi itu maknanya kerajaan Allah, meliputi langit dan bumi. Orang ni mengatakan negeri Kelantan saja, raja negeri Kelantan. Orang ni mengatakan Malaysia Agung orang panggil. Orang ni mengatakan sini. Sikit je. Lepas tu dia tinggal, boleh ke orang lain. Jadi boleh ke orang lain. Ni dak ni. Langit bumi tu hak dia dah kat dia. Kursi ni satu kerajaan yang lebih besar lagi daripada tu. Kursi seperti kita kata Kota Baru, Kuala Lumpur, berpendapat gini-gini. Kuala Lumpur dia. Kuala Lumpur tidak setuju dengan hak ni. Dalam parlimen pun dia guna tempat juga untuk wakil negeri ni, untuk wakil kebahagiaan misalnya. Kebahagiaan tak setuju dengan hak ni, dia sebut kebahagiaan. Jadi hak ni pun lagu tu juga, dia sebut kerajaan, kursi Malaysia. Sebut Kelantan mana kecil, sebut Malaysia masuk Kelantan dalam tu. Masuk Kelantan dalam tu. Kalau sebut benua masuk lagi negeri berapa negeri dalam tu. Ni sebut kursi. Kursi tu menguasai semua. Langit bumi dengan segala sistemnya duduk bawah kursi. Kursi itu Tuhan menguasai. Kursi dia tu meliputi, tak boleh lepas, tak terlepas daripada kekuasaan dia. Terus ya duduk mana, besar kecil setara mana pun tak lepas. Itu makna wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ibnu Abbas kata kursi itu makna ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dalam ayat yang lain disebutkan wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan meliputi segala-galanya dengan rahmat dan ilmunya. Jadi kursi tadi, ilmu Allah ni meliputi segala sesuatu. Bukan tahu bumi saja, menguasai semua. Jadi ilmu dia tu luas sangatlah. Jadi patutlah dia nak buat lagu mana, nak bui kau siapa, nak lagu mana, itu memang dia tahu, ilmu dia cukup. Tidak akan timbul tak molek kalau hak dia. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan Tuhan tidak penat, tak ada berat nak jaga langit bumi ni, tak ada berat kepada Tuhan. Takut-takut kita kata berat kepada dia kan, moga luas sangat ni kekuasaan dia, kerajaan dia, segala-galanya, takut jadi penat kan. Berat tak ada bahasa berat. Itulah Tuhan ni lagu tu sifat dia. Sebab apa? Wa huwal aliyyul azim. Kunci dia Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Kalau kita terjemah gitu tak nampak, dia kena tafsir. Baca tafsir ni, Al-Ali itu maksudnya Tuhan yang maha tinggi daripada segala kekurangan, tak ada kurang. Itu maksudnya. Apa bentuk kekurangan? Tak ada. Maha suci dia. Al-Ali itu mana maha suci dia daripada segala kekurangan, tak ada kurang. Al-Azim, Tuhan yang maha agung, mana Tuhan yang mempunyai segala sifat, segala kelebihan. Kalau ilmu lebih, tak ada kurang. Ilmu dia tu tak ada kurang. Kalau hidup dia tak ada kurang. Hidup dia tu paling sempurna, paling sempurna, tak ada kurang. Dia ada dua. Satu, menafikan segala sifat kurang, Al-Ali. Al-Azim, menyampaikan, mengatakan Tuhan tu ada segala sifat lebih. Itulah Tuhan. Itulah hak layak jadi tu. Itulah Allah tadi yang mula-mula sebut dalam ayat itu. Al-Aliyul Azim, itulah Allah. Jadi berkaitan di permulaan tu dengan hujung dia apa? Masih lagi sifat Allah tu, Al-Hayyul Qayyum, Al-Aliyul Azim. Allah tu lah. Lagu ni lah baru layak menjadi Tuhan. Kalau tidak, bukan Tuhan lah. Kita pun masa banyak dah. Tak ada dah sekat tu lagi dulu. Wallahu a'lam.